Okey, cikgu cuba masuk. Cuba masuk cikgu, tengok kita tengok apa jadi pula. Mari. Okey. Okey, jap saya masukkan ni Batu. Tengok apa jadi dengan batu ni. Uish. Cikgu. Macam mana ni cikgu? Yang itu kat atas, yang ni kat bawah pula. Sabut timbul, batu tenggelam. Wow. Apakah peribahasa yang boleh kita kaitkan dengan situasi ini, Hanif? Dengan apa yang cikgu cakap tadi, saya rasa untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Betul tak cikgu? Hebat. Bagus. Ya, tu dia cikgu, saya pun tengok lagi lah ni. Kita tolak sikit sana. Tengok batu ni macam tenggelam. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar anda semua di rumah? Saya harap anda semua sihat-sihat belaka ya. Hari ini kita hari Sabtu. Sabtu yang aman dan terang pagi ini bersama saya Hanif Sean di Teroka Didik TV KPM. Dan saya nak ingatkan kawan-kawan saya di rumah, adik-adik di rumah semua, pastikan anda semua menjaga SOP. Macam mana nak jaga SOP? Tengok saya. Tarik balik pelitup muka ke atas. Pastikan pelitup muka anda tutup daripada bahagian hidung sehingga ke bawah dagu. Itu nombor 1. Nombor 2, kalau terpaksa keluar nak beli barangan asas, pastikan anda menjarakkan diri dengan orang yang sebelah sekurang-kurangnya 1 meter. Apa lagi? Itu penting. Dan juga kita pastikan tangan kita sentiasa bersih, basuh dengan air yang secukupnya, dengan sabun yang secukupnya. Kita nak membasmi kuman. Kenapa kita buat semua ni? Sebab kita nak memutuskan rantaian COVID-19. Itu pesanan saya anda pagi ini. Dan hari ini saya bukan keseorangan. Hari ini saya bersama kawan cikgu saya, iaitu Cikgu Zila. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu, apa khabar cikgu hari ini? Alhamdulillah. Okey, cikgu boleh tak cikgu perkenalkan sikit diri cikgu? Okey, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Nama cikgu adalah Cikgu Norazila binti Azmi. Boleh panggil Cikgu Zila. Cikgu Zila. Ya, cikgu dah mengajar selama 16 tahun. 16 tahun cikgu. Ya. Dan cikgu juga merupakan Apple Distinguished Educator. Okey. Sebelum ini cikgu di MRSM Taiping selama 14 tahun dan kini cikgu berada di mengajar di MRSM Sungai Besar. I see. 16 tahun cikgu ya. Nanti lepas show nanti kita tanya apa rahsia cikgu nampak muda walaupun mengajar 16 tahun ya. Dan cikgu, sebenarnya kan bukan kita berdua saja hari ini. Sebenarnya kita ada ramai lagi pelajar-pelajar, adik-adik murid-murid kita di rumah di atas talian. Mungkin kita boleh jumpa dengan murid-murid kita di atas talian. Di mana mereka? Tu dia, ya, dah lambai dekat kita cikgu. Okey, saya akan sebutkan nama anda satu persatu dan sila perkenalkan diri ya. Yang pertama ialah saudari Ulin Nuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Ulin Nuha binti Kamal. Boleh panggil saya Ulin. Alright. Assalamualaikum Ulin ya. Seterusnya kita ada Aina Sofia. Di mana Aina Sofia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Nama diberi Aina Sofia binti Ahmad Syamsuddin. Boleh panggil Aina. Saya berasal dari Kajang, Selangor. Aina dari Kajang, Selangor ya. Seterusnya kita ada Nur Adlina. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Adlina Sabrina binti Zulkarnain. Boleh panggil saya Adlina. Ya. Kita berjumpa ya Adlina. Dan seterusnya kita ada Umar Muhtar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama dia beri Umar Mukhtar bin Buhari, boleh panggil Umar. Dia panggil Umar ya. Kita jumpa hari ini Umar atas talian dan juga Muhammad Adam. Yang mana Adam? Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, nama saya Muhammad Adam bin Arif Fazli. Saya berasal dari Kelang. Terima kasih. Ya Adam. Dan juga yang terakhir kita ada Ahmad Iz Aiman. Perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Is Aiman bin Syahrizan. Boleh panggil Aiman. Assalamualaikum, salam sejahtera adik-adik di rumah ya. Hari ini kita berjumpa di atas talian dan saya harap semuanya sihat-sihat belaka ya. Kalau dah semangat tu, boleh tak kita tunjukkan sikit thumbs up? Saya nak tengok semangat anda semua di rumah. Ya, ada benda lain lah juga, dia ada thumbs up, dia ada macam stiker juga dekat rumah betul. tu ya. Mereka sangat teruja untuk menyertai sesi pada hari ini. Menarik. Okey, cikgu, saya nak tanya cikgu, apakah mata pelajaran yang kita nak belajar hari ini? Okey, jadi hari ini kita akan mengkaji
Di sebalik keindahan peribahasa tadi, sebenarnya ada satu konsep fizik yang sangat besar dan sangat penting dalam kehidupan kita pada hari ini. Baiklah. Iaitu prinsip Archimedes untuk subjek fizik. Prinsip Archimedes untuk subjek fizik dia. Menarik cikgu sebab tadi kita dah tengok dah sabut yang timbul macam cikgu cakap, batu yang tenggelam dengan peribahasa tersebut kan. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini cikgu dengan objektif? Pelajaran mungkin cikgu boleh kongsikan objektif pembelajaran. Okey, untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kita nak meneroka untuk hari ini adalah yang pertama, kita akan tengok apakah maksud dari apungan. Yang kedua, definisi untuk prinsip Archimedes. Dan yang ketiga, keadaan keapungan objek. Dan akhir sekali adalah apakah aplikasi prinsip Archimedes di dalam kehidupan seharian kita. Okey, Hanif? Betul cikgu, betul menarik. Saya rasa banyak benda yang kita nak belajar hari ini. Seperti cikgu cakap menyatakan maksud daya apungan. Seperti yang kita tengok tadi, apungan untuk sabut kelapa, tapi batu tenggelam. Saya pun tertanya-tanya, kenapa benda ni berlaku? Kenapa batu kecil tu boleh tenggelam? Betul. Yang seterusnya kita nak belajar mengenai definisi prinsip Archimedes. Saya pasti ini selalu soalan yang keluar. Kan? Definisi ni kena hafal ni juga. Menyatakan keadaan keapungan objek. Apa maksud dia cikgu? Keadaan keapungan objek dan juga menyatakan aplikasi prinsip Archimedes. Saya rasa ni sangat penting sebab kadang-kadang ada pelajar-pelajar di rumah yang tertanya, kenapa nak belajar fizik ni? Kan? Saya pasti kalau mereka dah belajar dengan mata pelajaran Archimedes ni, mesti mereka boleh agak kalau kita masuk dalam air ke kita masuk kolam renang, kenapa ada air yang keluar semua kan? Dan lebih penting kita boleh tengok apakah aplikasinya di dalam kehidupan seharian kita. Betul. Barulah rasa pembelajaran tu bermakna. Betul. Betul menarik cikgu. Betul. Okey, teruskan cikgu. Apa lagi yang cikgu? Mungkin ada cikgu nak kongsikan lagi? Okey. Dengan okey, nanti kita masuk lagi cikgu dengan daya keapungan ni semua. Tapi sebelum tu cikgu, saya rasakan adik-adik kat rumah pun mungkin ada yang nak ambil air ke cikgu pun mungkin nak pergi. Nak kita berehat sekejap. So adik-adik kat rumah jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar. Pastikan anda sentiasa bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, anda kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean, dan hari ini sebenarnya saya tidak kesorangan tentunya. Saya bersama Cikgu Azila daripada MRSM Sungai Besar, Cikgu. Ya, betul. Cikgu, saya dah nampak dah macam-macam dah kita nak buat hari ini, tetapi Cikgu, yang penting sebab kita memang tanggungjawab kita nak memutuskan rantaian COVID-19. Saya nak jemput Cikgu dulu untuk mensanitasi tangan. Okey, terima kasih. Okey. Cikgu sapu habis-habis, saya pun buat yang sama. Baiklah cikgu, saya nampak macam banyak eksperimen yang kita nak buat hari ini. Mungkin cikgu boleh teruskan dengan apa yang kita nak buat pembelajaran kita hari ini. Okey Hanif, tadi Hanif dah nampak batu itu tenggelam kan? Betul. Okey, sekarang kita nak buat satu cabaran plastisin. Baik. Di mana kita akan fikirkan bagaimana caranya untuk kita mengapungkan batu yang tenggelam tadi. Batu yang tenggelam tu kita nak cuba mengapungkan pula? Ya. Okey, macam mana kita nak buat cikgu? Ya, saya akan bagi Hanif plastisin ni, berbola plastisin. Okay, cuba masukkan dalam tu. Okey, saya cuba masuk cikgu. Saya nak tengok tenggelam ke timbul dia? Ya. Okey, saya masukkan. Tenggelam cikgu. Tenggelam. Okey. Tak ada harapan tu. Okey, jadi macam mana caranya untuk kita mengapungkan berbola plastisin itu? Okey, bagaimana ni cikgu? Sebab saya pun tak pasti. Saya rasa macam padat je dah masuk dalam tu. So, mari kita fikirkan caranya. So, baiklah, inilah cabarannya di dalam cabaran plastisin. Okey. Yang kita pun nak tengok juga macam mana pelajar-pelajar kita di rumah tu, adakah mereka berjaya untuk mengapungkan plastisin itu. I see. Okey, jom kita cuba tengok adik-adik kat rumah semua. Macam mana? Mungkin boleh terangkan sikit atau tunjuk macam mana cara nak mengapungkan plastisin yang saya dah jatuhkan tadi. Dia tunjuk sikit tak? Apa yang kita ada tu? Oh, okey. Apa tu cikgu? Macam kuih talam Ya. Okey. So, cuba pelajar-pelajar semua letakkan di dalam bekas air itu. Okay, adakah ianya terapung atau tak? Dia buat macam bot cikgu. Nanti kita tanya apakah hasil penerokaan mereka. Okey, saya tengok yang yang mutab dia tu, ya, semua semua terapung cikgu. Alhamdulillah. Semua berwarna-warni cantik kan? Okey. Sekarang mari kita masukkan batu ke dalam bekas plastisin itu. Okey. So, masing-masing dah cari batu dah ni, dah sediakan batu. Okey, jom mari masukkan.
Okey. Terapung. Ya, berjaya. Bagus. Okey, tahniah adik-adik kita di rumah. Okey. So mungkin kita boleh minta pendapat pandangan pelajar-pelajar mengapakah sekarang batu itu boleh terapung? Okey, ada sesiapa yang ingin berkongsi hasil penerokaan mereka? Siapa yang ingin mencuba? Saya. Okey, silakan kita ada Umar. Ya, Umar. Ya, Abang Hanif plastisine ni boleh terapung sebab ada daya apungan yang bertindak yang sama dengan berat plastisine tersebut. Betul ke Ya, jawapan dia juga? betul. Ya, sebenarnya prinsip konsep keapungan ini telah pun dipelajari oleh pelajar-pelajar semasa tingkatan 3 lagi. Okey. Oh, baiklah. Okey, menarik saya rasa cikgu. Boleh cikgu ulang balik semula apa yang dijawab Umar tadi? Okey, so menurut Umar, bola plastisine ini boleh terapung. Boleh terapung. Okey, plastisine yang berbentuk mangkuk ni boleh terapung kerana ada daya apungan yang menolaknya daripada bawah supaya bekas plastisine yang berbentuk mangkuk ini tidak jatuh ke bawah. Menarik betul, menarik okey. betul. Jadi mari Okey. kita tengok apakah maksud daya apungan itu. Okey. Okey. Cikgu boleh kongsikan dengan kami. Okey, Baiklah. mungkin ada pelajar kita yang boleh tolongkan baca. Ada siapa yang ingin mencuba? Okey, mungkin kita boleh beri kepada Nur Adlina. Kongsikan apa yang boleh nampak sini daya Okey, apungan ni. apakah maksud daya apungan? Tak nampak sangat. Nampak Okey. sangat. Okey, tak boleh nampak Daya dah saya pasti. apungan ialah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam di dalam suatu cecair. Ya, betul. Terima kasih Adlina. Dan tahukah Hanif, di sebalik daya keapungan ini ada satu prinsip yang sangat penting yang kita telah nyatakan tadi, iaitu prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes. Okey, jadi mari kita lihat apakah definisi untuk prinsip Archimedes. Boleh, silakan cikgu. Okey, boleh pelajar tolong bacakan Ada siapa yang ingin mencuba? prinsip Archimedes? Aina mungkin? Saya cikgu. Oh, okey, itu dia. Okey. Dah angkat stiker dah. Emoji. Prinsip Archimedes. Okey, prinsip Archimedes ni menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian ataupun sepenuhnya di dalam sesuatu bendalih mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalih yang disesarkan. Okey. Menarik tu cikgu. Dan sekarang bagi objek terapung pembun. Boleh Okey. teruskan Aina? Silakan Aina. Untuk bagi objek terapung pegun, daya apungan ialah sama dengan berat bendalih yang disesarkan. Okey. Juga isi padu bendalih yang disesarkan itu sama juga dengan isi padu bahagian yang terendam di dalam bendalih. Okey, untuk prinsip Archimedes ni kita ada satu formula di mana formulanya ialah FB equals to rho VG. Okey. F merupakan ketepatan bendalih, V pula ialah isi padu bendalih yang disesarkan dan G pula adalah gravity. Okey, terima kasih Aina. Okey, jadi inilah di sebalik prinsip Archimedes itu. Prinsip Archimedes menyatakan kalau objek itu terapung, pegun di atas sesuatu cecair, okey, maksudnya daya apungannya akan sama dengan berat bendalih yang disesarkan juga sama dengan berat objek. Okey, dan betul isi dia padu bendalih yang disesarkan tu akan sama dengan isi padu bahagian yang terendam, yang tenggelam di dalam air itu. Hanya yang tenggelam ni cikgu, Ya, yang bahagian atas ni tidak termasuk tidak. dalam tu. Yang bahagian terendam di dalam air sahaja. Baiklah. Dan ada formula yang kita akan guna nanti, iaitu FB sama dengan rho VG. Rho VG sebutan cikgu rho cikgu, bukan Ya. P Bukan. Okey. So FB seperti yang cikgu cakap tadi, FB bersama dengan rho VG. Ya. Ya, dan rho itu yang seperti yang saya boleh baca, rho ialah ketumpatan bendalih, Ya. V ialah isi padu bendalih yang disesarkan ataupun isi padu bahagian yang terendam dalam bendalih, dan G ialah pecutan graviti. Betul. Menarik, cikgu. Menarik. Okey. Teruskan. Jadi, mari kita terus ke aktiviti yang seterusnya. Bersedia, Boleh. Hanif? Sila cikgu. Saya pun dah tak sabar-sabar ni sebab macam-macam tangan saya pun dah basah. Apa yang kita ada? Okey. Sekarang kita nak tengok okey, sekarang cikgu ada 2 botol air. Okey, iaitu P dan Q. Okey, kalau cikgu masukkan ke dalam, okey, cikgu nak guna ini. Saya nak guna apa? Okey, boleh. Kita guna sabut tadi. Okey. Ya. Dan sekarang cikgu, apa yang saya boleh tolong dengan air ni? Okey, cikgu nak masukkan ke dalam
bekas air kita. Boleh, Okey. silakan. Cikgu nak masukkan yang ni kecil dulu. Okey. Nak buat ke? Yang ni cikgu nak saya tuang dalam ni Masukkan sahaja. Okey, mungkin cikgu dengan saya kat sini supaya kita boleh nampak betul-betul. Oh, okey. So saya tuang saja air yang berwarna hijau ni dalam bekas yang besar. Tenggelamkan ke Masukkan dalam. botol lah. Saya boleh buka botol pula. Kalau tuang habis hijau warna kita. Okey, saya masukkan cikgu So, masukkan dulu. Baiklah. Ini botol R yang cikgu cakap. Okey. Saya akan masukkan. Kita tengok apa jadi. Okey, Saya pegang. lepas. Pegang dulu. Okey, Okey. so kalau kita lepaskan. Betul. Saya cuba lepaskan. Dia akan berbaring, cikgu. Okey, bagaimanakah keadaan keapungannya? Kalau saya tengok ni, saya tengok botol ni terapung, cikgu. Aha. Terapung dan yang warna hijau air tu sama dengan dengan air yang kita ada kat sini. So maksudnya sekarang keadaan keapungannya adalah dia terapung. Dia terapung, betul. Sekarang cikgu nak masukkan yang ni pula. Baiklah, ni botol Q pula. Botol Q. Boleh nampak ke? Boleh. Okey, botol Q kita tengok keadaan keapungannya. Baiklah, kita tengok dia terapung ke tidak. Cikgu. Dia Narik, cikgu. okey, adakah dia terapung? Dia terapung, Okey. ada sedikit. Okey, so sama tak Q dan R ni sama tak dia terapung? Kalau yang saya tengok, saya rasa cikgu yang R ni lebih banyak terapung daripada yang Q. Ya, betul. Betul tak, cikgu? R lebih timbul daripada Q kan? Betul, cikgu. Adakah jisimnya sama? Saya rasa berbeza, cikgu, Berbeza, sebab kan? yang ini kurang sikit air warna hijau dia, Ya. yang Q agak penuh botol dia. Ya, betul. R ini, kalau kat sini cikgu dah tulis, beratnya adalah 1.5 Newton. Betul. Manakala Q beratnya adalah 2.5 Newton, cikgu, yang saya 2.5 perhatikan. Newton. Okey. Jadi, untuk kita fahami dengan lebih lanjut tentang keadaan keapungan ni, mari kita lihat slide ni. Okey, apa yang cikgu telah sediakan untuk kita hari ini? Okey. Ini tadi, cikgu punya sabut tadi, yang Hanif kita buat bersama tadi. Agak sama rupa dia, cikgu. Ya, memang sabut yang sama. Memang sabut yang sama. Ini Ya. cikgu tangkap gambar ni. Cikgu animatekan dia. Animatekan dia. Ya, tengok ada daya ke bawah yang menariknya iaitu daya graviti iaitu W dan juga buoyant force ataupun daya apungan yang menolak sabut itu timbul ke atas. Narik, cikgu. Okey. So inilah keadaan keapungannya. So ada 3 keadaan keapungan di mana berat kurang daripada daya apungan. Yang kedua, berat sama dengan daya keapungan di mana ia akan timbul. Okey, dan seterusnya kalau ia tenggelam sepenuhnya macam apa tadi? Kalau tenggelam Macam sepenuhnya. batu tadi, cikgu. Ya, betul. Kalau macam batu tadi maksudnya berat lebih daripada FB. FB adalah daya keapungan. Daya keapungan. Okey. Macam Okey. saya tengok tadi, cikgu, seperti yang cikgu katakan, kalau berat kurang daripada daya apungan, objek akan timbul. Kalau berat bersamaan, Dia akan timbul sepenuhnya di atas, dia akan rise timbul di atas. sepenuhnya di atas permukaan air. Okey. Dengan berdalih, kalau Dia berat akan- sama dengan daya apungan, maka Dia separuh akan timbul dia berada di permukaan air. permukaan air. Dan, Dan- jika berat melebihi daya apungan, maka Dia akan akan tenggelamlah sepenuhnya. Baiklah. Okey. Jadi kita teruskan aktiviti kita tadi. Baik, cikgu. Okey. Apa lagi yang kita ada? Sekarang kita nak guna Cikgu nak guna bekas yang kecil ya, tu? bekas ni. Baiklah. Kita letak sebelah sana boleh? Boleh. Okey, so kalau saya bawa Boleh. yang ini ke Okey. sini, cikgu. Boleh Okey. keluarkan batu Saya plastik nak sini keluarkan tak? plastik ya. Alright. Cikgu nak masukkan apa lagi dalam air Okey. ini pula? Sekarang kita tengok tadi, maksudnya Q dan R tadi. Q dan R tadi maksudnya dayanya dia mesti terapung kan? Betul tak tadi kita nampak dia terapung? Macam mana? Dia Macam terapung kan tadi? Yes. Ya, dia terapung. Maksudnya daya apungannya mesti sama dengan berat. Okey, dia mesti sama dengan berat. Okey. Cuba cikgu pegang bagi saya pegang sikit, kita tunjuk kat belakang. Ya kan? Okey. Saya tunjukkan. So macam cikgu cuba ulang tadi, cikgu, perbezaan R dengan Q. Okey. So kalau kita nampak dekat situ R 1.5 Newton, Q 2.5 Newton. Maksudnya disebabkan oleh kedua-dua objek ini terapung di dalam air, beratnya mesti sama dengan daya apungan. Okey. Okey, itu yang tadi. Menarik, cikgu. Okey. Okey. Sekarang cikgu nak masukkan berat yang sama. Okey, sekali ni berat sama pula. Berat sama Tadi pula. berat tak sama. Tadi berat tak sama. Okey. Okey. Sekarang berat sama. Okey. Kita masukkan dalam dua larutan yang berbeza. Okey, dua larutan yang berbeza. Saya Okey. saya Okey, masukkan boleh cikgu. masukkan dua-dua. Okey, saya masukkan dulu botol P yang bersamaan dengan 2.5 Newton tadi. Okey, cuba saya masukkan lepaskan dia saja. lepas saja. Baringkan dia. Baringkan dia. bagi Okey, kita baringkan dia pula.
Betul ke cikgu? Ya, betul. Betul je ada. Okey. Buih Okey. satu buah. Yang ni pula. Okey. Yang ni pula Q yang sama dengan berat P tadi. Ya, betul. Dan saya akan baringkan dia. Kita perhatikan apa yang terjadi. Okey. Cuba Hanif perhatikan, ada tak perbezaan kedalaman yang tenggelam tu? Perbezaan kedalaman tenggelam. Saya rasa ada ni cikgu. Ya, macam mana tu? Yang mana ada. lebih tenggelam? Saya nampak yang okey, yang P lebih tenggelam cikgu. Sebab dia punya timbul tu sedikit saja. Tetapi Q agaknya macam separuh lah. Dia mata kasar saya nampak macam separuh botol. Maksudnya Q lebih timbul, betul? Q lebih timbul, betul. Okey. Kenapa ni boleh berlaku? Mari kita tanya pelajar kita. Okey, jom kita cuba jemput. Cikgu ada siapa nak pilih? Ada sesiapa yang Pelajar kita volunteer? atas talian. Saya cikgu. Okey, silakan Ahmad, Is, Aiman. Bagi Ahmad, Is. Silakan. Okey, berdasarkan apa yang kita nampak tadi, botol Q dia lebih timbul dari botol R kerana daya apungan dia lebih tinggi daripada botol R. Betul ke tu cikgu jawapan dia? Macam mana? Botol cuba Aiman ulang balik. Botol Q dia lebih timbul daripada botol R kerana daya apungan yang terdapat pada botol Q lebih tinggi daripada botol R. Q Okey, betul. lebih timbul daripada botol R. Sebenarnya ni botol P saya rasa ni. Botol P kerana Q punya daya keapungan lebih tinggi daripada botol P. Betul ke Aiman? Tadi? Ada sesiapa yang mungkin boleh bantu? Mungkin cuba kita jemput Adam pula. Adam. Daya apungan untuk botol Q yang sebelah kanan tu, AP. Daya apungan untuk botol P adalah lebih kurang daripada daya apungan untuk botol Q. Okey, mari kita tengok berdasarkan prinsip Archimedes. Okey. Formulanya, okey ini dia. Okey, tadi kita tengok ada satu yang timbul, satu lagi yang lebih tenggelam kan? Betul cikgu. So maksudnya ia mempunyai ketumpatan cecair yang berbeza. Baiklah, I see. Yang berbeza. Walaupun nampak macam jisim dia sama tadi cikgu. Ya, tapi memang ketumpatan jisim berbeza. Ya, ketumpatan larutan di dalam bekas air itu berbeza. Menarik. Okey. So berdasarkan formula untuk prinsip Archimedes iaitu FV sama dengan rho VG. Okey. Saya boleh simpulkan yang belah kanan Yang belah kanan lebih tadi? timbul kan? Betul. Okey, yang belah kanan tu adalah seperti air laut. Air laut dia lebih masin kan? Betul cikgu. Maksudnya ketumpatannya lebih tinggi. Okey. So bila ketumpatan tinggi, V itu adalah isi padu benda yang disesatkan ataupun isi padu bahagian yang terendam dalam air. So maksudnya yang terendam tu macam mana? Yang terendam ni maknanya Sikit ke banyak? Sikit saja cikgu. Sikit dia kan? lebih terapung. Ya, betul. So rho tinggi, V rendah. Baik. So yang untuk yang sebelah sana tu adalah air biasa. Okey. So rho dia rendah, ketumpatan air lebih rendah. Yang tenggelam tu macam mana? Yang tenggelamnya Tinggi ke dia rendah? punya tenggelam lebih banyak cikgu, timbulnya sikit saja. Ya, maksudnya V tu tinggi. Okey. Betul. So dalam kes ini maksudnya daya apungannya adalah sama. I see, betul, menarik tu cikgu. Dan tentunya graviti tidak berubahlah. Ya, sebab kita masih di bumi. Ya, So betul. itu kekal, itu adalah dimalarkan kecuali rho dengan V sahaja yang berubah-ubah. Ya. Mengikut air. Ya. Disebabkan kata prinsip Archimedes, sesuatu objek itu selagi dia terapung di permukaan, selagi dia terapung, dia mempunyai berat yang sama dengan daya apungan. Menarik cikgu, selagi menarik. dia terapung. So Betul. kalau kita tengok P terapung, Betul. maksudnya P berapakah beratnya Hanif? 2.5 Newton. 2.5 Newton, maksudnya daya apungannya 2.5 Newton, sama. Cikgu tangkap saya kat sana pula. Okey. Untuk menarik. yang air laut, Air laut pun beratnya berapa? beratnya tetap 2.5 Newton. Ya, Sebab daya apungannya Sama sama juga. dengan berat. Menarik cikgu. Cikgu kenaikan cikgu, saya rasa saya pun dah terapung-apung dah dengan segala teori ni. Mungkin cikgu masih okey. Saya je tak apa-apa. Adik-adik kita kat rumah kalau ada yang tak apa-apung tu silakan ya. So, dengan terapungan ini saya ingin berehat sebentar. Nak bagi relax balik semua benda. Kalau nak minum air tu silakan minum air. Tapi pastikan anda tak ke mana-mana bersama kami di Teroka Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Oh, saya sebenarnya masih terapung-apung tetapi saya rasa keapungan saya sudah berkurang. Ya, anda masih bersama kami di Teroka Didik TV KPM yang bersama saya Hanif Sean, dan saya harap semuanya masih bersemangat di rumah sebab macam-macam dah kita belajar hari ini mengenai prinsip Archimedes ya, dan tentunya saya bersama Cikgu Zila daripada MRSM Sungai Besar, dan juga kita ditemani oleh adik-adik kita di atas talian yang juga daripada sekolah sama. Ya, tadi dah macam-macam adik-adik kita. Saya rasa comel sangat masing-masing dah tunjuk emoji tu kan. Cuba angkat sikit semua. Cuba angkat sikit. Simon tu dia tersenyum je. Angkat. Cuba angkat sikit emoji masing-masing. Baiklah. Okey, cantik begitu. Okey, terima kasih adik-adik kita kat rumah yang di atas talian juga. Baiklah cikgu, tadi macam-macam dah kita belajar. Saya tengok botol terapung, batu tenggelam, sabut terapung. Apa lagi yang kita nak tengok lagi ni cikgu? Naik turun kita. Silakan. Okey. Hanif pernah terfikir tak macam mana kita punya batu tadi tenggelam, kecil. Macam mana boleh kapal laut yang besar tu boleh terapung, boleh berlayar di lautan yang luas tu? Saya rasa mengikut apa teori yang kita belajar tadi sebelum berehat tadi cikgu, mungkin mesti dia main dengan daya apungan, betul, dengan jisim ketumpatan semua, betul tak? Betul, bagus. Pelajar cemerlang Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, so kat sini kita tengok saya ada kongsi gambar untuk sebuah kapal. Mungkin ada sesiapa pelajar kita di rumah yang nak share bagaimana sebenarnya kapal ni boleh terapung sebenarnya. Ada yang ingin mencuba ke? Saya. Silakan. Okey, melalui slide yang cikgu tunjukkan tu, sebuah kapal boleh terapung kerana ia mempunyai ruang udara yang sangat besar di dalamnya. Okey, hal ini akan menyebabkan isi padu air yang tersesar juga besar, dan kita juga akan mendapati bahawa berat air yang tersesar itu akan menyamai dengan berat kapal dan daya apungan yang bertindak terhadap kapal tersebut. Ya, betul. Wow, saya rasa cemerlang rumah ni cikgu. Ya, satu soalan ni saya rasa mungkin agak senang tapi penjelasannya berlapik cikgu. Ya, silakan cikgu. Ya, Umar Mukhtar telah menjelaskan prinsip Archimedes dengan baik sekali. Mereka ni memang pelajar-pelajar hafaz Al-Quran. Sebab MRSM Ulul Albab, MRSM yang menghafaz Al-Quran. Alhamdulillah cikgu. Baiklah, bagus. So, jadi agak mudahlah untuk mereka. Okey, seterusnya kita dapat dekat situ garis plimsoll pula. Dekat kapal dia ada garis plimsoll. Apa fungsi dia? Dan kita tahu sebenarnya Izaiman ni dia memang sangat minat dengan kapal-kapal ni. Dan kita bagi peluang dekat Izaiman lah. Izaiman, silakan. Apakah itu garis plimsoll Aiman? Okey, macam yang kita semua tahu, setiap kapal tu dia ada garis plimsoll dekat yang terletak di sisi kapal. Okey, tujuan garisan itu dibuat adalah untuk menunjukkan kedalaman yang sesuai bagi sesebuah kapal itu untuk berlayar, dan antara tujuan lain garisan itu tercipta adalah untuk menunjukkan had muatan bagi sesebuah kapal itu untuk mengelakkan kapal tersebut daripada tenggelam ketika berlayar. Hal ini disebabkan kerana ketumpatan air laut berbeza mengikut musim dan tempat. Ya, betul sekali. Kapal laut dia akan berlayar biasanya mungkin daripada satu jenis lautan ke satu jenis lautan yang lain, seperti Izaiman nyatakan tadi. Thank you Izaiman. Contohnya daripada lautan Pasifik tak sama dengan ketumpatannya dengan lautan Atlantik, lautan Hindi berbeza ketumpatannya. Menarik tu cikgu. Jadi kita tadi kan buat eksperimen, dia ada tenggelam, nanti ditimbul. Jadi kalau dia overload, nanti apa jadi pada kapal? Boleh tenggelam lah cikgu, dan kalau boleh kita tak nak itu berlaku. Dan saya rasa kalau ada kapal-kapal macam tu, kita memerlukan Izaiman, iaitu bakal jurutera kapal kita insya-Allah. Ya, insya-Allah. Di masa depan. Menarik cikgu. So macam mana cikgu? Teruskan. Okey, jom. Mari kita teruskan dengan konsep keapungan kita punya penerokaan pada hari ini. Baiklah. Pada Hanif tu ada apa tu? Saya ada botol dan saya rasa macam ada klip di dalam klip dengan sotong cikgu. Ya, stiker sotong dalam ni. Ya, ada dekat klip tu ada attach dengan apa tu? Saya rasa ada, sebentar, saya tengok ada stiker sotong. Itulah cikgu. Dekat atas paper clip ada apa? Ada straw kan? Ada straw, betul cikgu. Okey, cuba tekan. Saya cuba tekan ya. Dia turun cikgu. Okey, kalau saya tekan dia turun, saya lepaskan dia naik semula. Saya cuba tekan satu lagi. Naik turun sotong ni cikgu, mencari makanan. So ini adalah dinamakan sebagai penyelam Cartesian. Cartesian diver. Penyelam Cartesian ni sebenarnya biasanya pelajar buat dekat lab lah. Tapi disebabkan PDPR kan tak boleh buat sebab menggunakan tabuk uji. Tapi tak apa, dengan PDPR ni sebenarnya kita pun masih boleh buat lagi aktiviti fizik dekat rumah.
Jadi pelajar-pelajar kita memang sangat bersemangat dan mereka pun memang dah explore tentang penyelam Cartesian ni. Mungkin boleh berkongsi dengan kita. Boleh tak tunjukkan hasil masing-masing? Oh, masing-masing ada buat eksperimen ni di Ya. rumah ya. Baiklah. Sebab ni sangat menarik sekali. So semuanya saya tengok cikgu botol dah bersedia dengan ada klip di dalam tu juga. Okey, cuba picit. Okey. Semua picit botol masing-masing, kita tengok apa jadi. Masing-masing tenggelam tu dia, masing-masing naik turun penyelam Cartesian. Ya, penyelam Betul juga? Cartesian. Siapa yang boleh bantu cikgu dan Hanif untuk menerangkan mengapakah Berlaku penyelam yang naik Cartesian turun. ni boleh naik dan turun keapungannya tu? Saya cikgu. Silakan. Ya, Ulin. Penyelam Cartesian ni berfungsi apabila saya tekan ni, tekanan dikenakan pada dinding botol, menyebabkan air masuk ke dalam penyedup minuman dan menambah berat air kat dalam penyedup minuman. Okey, situasi ini menyebabkan berat penyedup minuman dan air kat dalam melebihi daripada daya apungan. Okey, terdapat daya paduan yang terhasil ke arah bawah membuatkan penyelam Cartesian tenggelam ke dasar botol. Ya, betul. Tepat sekali Ini adalah berkaitan dengan prinsip Archimedes juga konsep keapungan tadi. Bila berat dia akan jatuh ke bawah. Bila ringan dia akan naik ke atas. Okey. So naik. itulah penyelam Cartesian. Jadi Hanif, tahu tak apakah dan di manakah konsep penyelam Cartesian tadi diaplikasikan dalam kehidupan kita? Dekat pembinaan apa-apa, tahu tak? Dekat pembinaan cikgu. Mungkin jentera apa-apa. Mungkin jentera. Dia naik atas, turun bawah. Kalau saya boleh cuba, ini di dasar laut saja ke di laut? Ya, ke? di laut. Ya, di laut lah kan. Mungkin kalau mereka ingin membina pelantar minyak, adakah itu diperlukan? Ya, betul juga. Tapi yang paling kalau hari ini kita nak bercerita tentang kapal selam. Kapal selam. Okey, kapal selam menarik kan? cikgu. Okey. Jadi bersama cikgu ada Hanif ada. Saya pun ada kapal selam cikgu. Okey. Boleh Hanif masukkan ke dalam tu? Okey, saya masukkan saya. So kapal selam ni dia bercantum dengan syringe yang kita ada. Okey. So saya letak Okey, cikgu kita masukkan kita tengok apa yang akan berlaku pada kapal selam. Okey, kapal selam tak selam. Okey, belum lagi dia ambil masa. Apa cikgu? Dia akan mengambil masa untuk okey. memenuhkan ruang di dalam tu. Baiklah. Okey, boleh flatkan dia. Okey, saya baringkan dia ya. Baiklah macam ni. Oops. Ya, cikgu. Sementara tu, Hanif tahu tak kapal selam ni sebenarnya ia mempunyai tangki balas. Balas tank itulah sebenarnya yang membantu kapal selam untuk terapung dan turun ke bawah. Baiklah. So Okey. sekarang tengah tenggelam ni Okey, cikgu. cuba tarik. Saya cuba tarik ya. Okey, tarik kuat-kuat. Okey, sekali lagi. Okey. Boleh cikgu cuba? Boleh cikgu, silakan. Okey, sekejap. Okey, kena ni. Okey, so kita tengok Okey, sekarang masih tenggelam. Kita perhatikan saiz isi padu belon itu. Baiklah. Okey, tolak. Itu. Okey, apa jadi pada belon? Belon saya tengok cikgu, belon dah kembang sebab saya pasti udara daripada syringe ni tadi dah masuk ke belon. Ya. So bila udara memenuhi, so apa jadi pada air dalam tu? Dia keluar kan? Air keluar. Ya, air keluar jadi dia jadi berat ke jadi ringan? Jadi ringan lah kan? Betul cikgu. Sebab tu kapal selam Timbul. terapung. Baiklah. Cikgu saya cuba sekali lagi. Okey, boleh, saya boleh. ni saya dah tarik syringe, maka kita tengok belon tu pun dah kuncup balik. Sekarang kita cuba masukkan angin. Seperti yang cikgu katakan. Saya tolak perlahan-lahan. Okey, Tengok apa tengok. jadi. Wah, ni menarik cikgu. So udara semakin memenuhi belon tersebut, maka timbullah kapal selam kita tadi. So ini yang prinsip yang kita guna dalam untuk Kapal teknologi selam. kapal selam Yes, cikgu yes. Menarik. Okey. Okey. Jadi mungkin ada sesiapa yang boleh menerangkan dengan lebih lanjut tentang pembinaan kapal selam yang boleh naik dan turun daripada permukaan? Saya nak cuba cikgu. Ya. Boleh ada. Silakan. Okey, jadi seperti yang kita tahu, kapal selam ni kan boleh terapung di permukaan air dan juga boleh tenggelam. Dan seperti yang Cikgu Azila cakap tadi, terdapat tangki balas dekat di kapal selam tu. Okey, jadi macam mana kan? Mesti orang tertanya, macam mana tangki balas ni berfungsi? Okey, jadi jika kita biarkan air laut masuk ke dalam tangki balas, ia akan menyebabkan berat kapal selam tu bertambah. Okey, jadi bila berat kapal selam itu melebihi daya apungannya, maka kapal selam itu akan tenggelam ke dasar laut. Okey, manakala kalau kita kosongkan tangki balas tersebut, sudah tentulah berat dia akan berkurang. Jadi daya apungannya akan menjadi lebih besar daripada beratnya.
Maka terhasillah satu daya yang menolak kapal selam itu ke permukaan air. So begitulah aplikasi prinsip Archimedes pada kapal selam. Okey, macam mana Hanif? Boleh faham? Boleh faham cikgu. Saya rasa dengan explanation yang begitu lanjut tadi, saya rasa cemerlang. Terima kasih Adlina. Saya rasa itu memang cemerlang. Saya pasti cikgu pun setuju dengan pendapat saya. Ya, setuju. Betul. Terima kasih Adlina. Okey, jadi mari kita tengok saya dah bantu untuk bina animasi ni. Okey, untuk tangki balas seperti yang Adina beritahu tadi, ada tangki balas kan dalam kapal selam. So macam mana kapal selam boleh timbul? So bila air masuk dia tenggelam ke dasar laut. Apabila air kurang, so dia akan timbul semula cikgu. Kurang daya apungannya dan dia akan berada di permukaan air. Apabila berat itu akan sama dengan daya apungan. Menarik cikgu, menarik. Okey. Ya. Alright. So yang seterusnya, baiklah, apa lagi yang kita ada cikgu? Kita dah tengok kapal selam tadi, kita dah tengok batu, sabut semua. Ya. Ni cikgu apa lagi ada ni? Apa ni Hanif? Saya rasa X dengan Z, tin. Tin kan? Tin minuman ni? Ya, betul, air tin. Betul. Okey, orang-orang muda suka air tin, betul? Hanif, cikgu Betul cikgu. Betul cikgu. Orang muda ya? Orang lebih muda pada cikgu kan? Okey. Boleh tolong cikgu masukkan dalam bekas air? Baiklah, okay, kita boleh keluarkan. Saya keluarkan kapal selam tadi dulu. Okey, saya sekarang saya ada tin berwarna merah yang bertulis X. Ya. Betul cikgu ya? Okey, Hanif teka dulu. Air tin ni akan timbul atau tenggelam? Saya dengar bunyi ada benda air dalam tu. Saya rasa agak-agak ni mesti tenggelam ni cikgu. Sebab dia agak berat juga. Boleh try. No problem. Kita cuba ya. Tengok betul ke tak. Timbul atau boleh tenggelam. Boleh depankan sikit ke? Okey, bawa ke sini. Cikgu saya lepas ya. Ya, betul. Baiklah. So dia? Uish, ni ajaib cikgu. Dia tenggelam, kebanyakannya tenggelam tetapi ada sikit yang timbul di atas. Okey, mari kita cuba this one. Okey, ni Y pula Okay, tadi warna merah X dan kita isi padu tengok sama ke berbeza? Sama tak saiz tin? Saya rasa saiz tin tadi sama, ya, bunyi sama. pun macam sama. Okey, kita cuba. Cikgu buat magic ni cikgu. Okey, kita tengok apa jadi. Saya lepas. Sama tak level kedalamannya? Saya rasa tidak cikgu. Saya rasa X ada lebih timbul anggaran 10% tinggi tu. Yang ni hanya macam 2%. Saya rasa. Last. Yang ketiga pula. Apa akan jadi? X, Y, Z. Ya. Saya rasa kalau dah X timbul sikit, Y dah sampai macam tu cikgu. Z ni sampai ke dasar lah cikgu. Saya rasa. Okay, kenapa dasar? Sedangkan isi padu sama. Betul juga cikgu. Okey, kita cuba eksperimen tengok apa jadi. So ni yang warna silver ni Okey, kita masukkan tin Z. Saya buat perlahan-lahan. Okey, saya cuba lepaskan cikgu. Ya. Cikgu, saya dah cakap dah cikgu, mesti. Saya cubalah, mesti boleh jawab kan? Kita ikut urutan X, Y, Z. Tinggi sikit, tinggi kurang. Tenggelam terus. Tapi kita tengok dekat sini, isi padu sama, saiz tin sama tak? Betul cikgu. Saya rasa kan? Saiz tin sama. Tadi rasa berat pun macam sama. Okey. Jadi sebenarnya, boleh... Cikgu nak mari kita nak keluarkan, kita nak analisis. Sebenarnya... Ni X untuk cikgu. Okey, terima kasih. Saya keluarkan Y dan saya keluarkan Z juga. Okey. Jadi semestinya berat dia sama atau berbeza? Saya agak macam sama cikgu masa saya pegang tadi. Tak sama. Sebenarnya beratnya tak sama. Berat tak sama Ya. Sebabnya kita tak pernah pun nak timbang air tin kan. Kita beli kat kedai, ada ke kita pergi timbang? Tak ada masa cikgu. Kita dah sampai kadang-kadang depan fridge tu saya dah buka dah. Ya. Tapi pernah tak baca maklumat nutrisi yang ada kat dalam ni? Ada cikgu. Memang saya suka baca. Suka baca kan? So, saya jaga kalori badan. Ya, bagus. Itu penting. Jadi agak-agaknya XYZ ni disebabkan oleh sebenarnya beratnya berbeza. Jadi berat IT ni sebenarnya faktor utama, apakah kandungan utama yang ada dalam IT ni? Kalau biasa. Kalau biasa ada apa? Ada udara. Ya, ada apa dalam tu? Gula? Air lagi. Ya, semestinya gula. Mari kita tengok kandungan gulanya macam mana. Baiklah cikgu. Okey, boleh baca untuk cikgu? Okey, yang ini kandungan gula saya baca dekat bahagian mana cikgu? Dekat sugar. Yes. Okey. Jumlah sugar ialah 0.0 cikgu. Jumlah 0 gula. gram kan? Betul. Tadi dia timbul ke tenggelam? Dia timbul. Ya, kalau yang ni tadi tenggelam kan? Baiklah, saya cuba tengok di sini. Jumlah gula ialah tu dia. Kita jumpa 9.7 gram cikgu. Gula. Betul tak cikgu? Baca gula yang di sini. satu tin punya. Okey, minta maaf. Ya, ini 31.5. So 0.0 gram. 31.5 gram kan? Maksudnya kandungan gulanya adalah sama atau berbeza? Berbeza cikgu. Yang ini begitu banyak. 31.5 gram. Betul. Sebenarnya intake harian kita berapa, Hanif? Cikgu menjawab saya ke kita nak bagi pendapat kawan-kawan kita di atas talian yang tanya ke cikgu boleh bagi jawapan kepada kita. Mungkin ada siapa-siapa boleh banyak kali cikgu tangkap kita hari ni.
Ada Berapa siapa ada? kandungan gula biasanya dalam 9 sudu teh saja kan satu hari kan, betul. dalam 30 gram macam tu. 9 sudu teh, saya kena ingat tu cikgu. Tapi nampak Hanif minum air tin tu dah 32 gram. Tahu tak berapa banyak 32 gram tu? Berapa sudu teh ni cikgu? Mari cikgu. Okey, Hadi Okey. boleh angkat tangan jauh Okey, sikit boleh saya buat cikgu? macam ni. Okey, 32 gram ni banyak mana Ini satu ni ada 3 gram. Okey. Okey, jadi kita perlukan berapa pad? Anggaran 10 lah 10 cikgu. kan? Okey, boleh dekatkan sikit? Okey. Satu, Macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Mesti dah sinar gula cikgu ni. 8, Mana dapat gula ni cikgu? 10. Cantik. 10 gram. Banyak ke sikit dalam satu tin air tu? Tapi sedap kalau buat donat ni cikgu. Tapi saya bagus tak untuk kesihatan? Saya nampak banyak cikgu tapi saya rasa kurang bagus sebab mungkin melebihi apa Ya. yang kita perlukan setiap hari. Ya. Ya? Okey. Baiklah, so kita ada 10 paket sini iaitu satu paket bersama dengan 3 gram. So kalau 10 kita ada 30 gram. Jadi maksudnya banyak tak kandungan gula dalam tu? Banyak cikgu. Banyak cikgu. kan? Saya dengan segala gula-gula dengan kemanisan cerita cikgu ni, saya pun rasa tekak saya dah bergula-gula dan ni mungkin saya nak pergi minum air kejap. Adik-adik kita kat rumah, pastikan macam cikgu cakap tadi 9 sudu teh kita kena ingat tu. Okey, sila ambil air kejap. Saya pun nak pergi ambil air kejap. Pastikan anda tak ke mana-mana lepas tu dengan kami di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, lega dah tekak saya tadi dapat minum air sikit je dengan kemain bergula-gula dengan kemanisan Cikgu Zila kita hari ini dengan cerita-cerita dan teori prinsip Archimedes ya. Anda masih bersama kami di Teroka Didik TV KPM dan hari ini macam-macam dah kita menerokai tadi dengan air, dengan batu, dengan sabut, dengan tin, dengan kapal selam. Saya pun rasa nak pergi naik kapal selam lah lepas ni dan tentunya kita bersama Cikgu Zila daripada MRSM Sungai Besar dan juga ada adik murid-murid kita di atas talian ya. Okey, cikgu. Apa lagi yang kita nak belajar hari ini? Ada lagi tak? Nampaknya kita dah beroka dengan baik hari ini insya-Allah. Betul. Kita dah teroka sehabis-habisnya cikgu ya. Mungkin dengan itu kita mungkin nak minta rumusan sikit. Ya. Cikgu nak bagi rumusan atau kita nak jemput adik-adik kita di atas talian untuk memberi rumusan? Mungkin kita boleh kita jemput pelajar-pelajar kita. Kita bagi murid-murid kita lah di rumah. Okey, baiklah. Sesiapa yang ingin berkongsi dahulu rumusan hari ini, kita bantu sikit Cikgu Zila. Kalau ada yang ingin pilih ataupun kita pilih Muhammad Ulin. Okey, Ulin, silakan Ulin. Okey. Daripada penerokaan penyalakan tesin tu didapati berat dan isi padu air bertambah di dalam penyedia minuman semasa dinding botol ditekan kerana air itu ditolak masuk dan ia melebihi daya apungan, maka kartesian akan tenggelam. Menarik pula cikgu. Okey, cikgu, kalau kita bagi seorang lagi murid boleh? Ya, untuk boleh. menyambung rumusan tersebut. Kalau kita tadi kita dah ada seorang adik perempuan, sekarang kita menjemput yang lelaki pula. Adam. Apa pendapat Adam? Bagi rumusan sikit hari ni. Okey, daripada formula iaitu daya apungan, formula daya apungan iaitu Rho equals to Vg. So semakin bertambah ketumbatan bendalir itu, maka semakin berkurang isi padu bahagian botol yang terendam di dalam air. Manakala jika ketumbatan bendalir berkurang, isi padu bahagian botol yang terendam di dalam air akan bertambah. Itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Adam. Mungkin cikgu boleh betulkan sikit. Formula yang dinyatakan oleh Adam itu adalah F sama dengan Rho Vg. Okey. Menarik cikgu. Walaupun daripada cikgu pula mungkin cikgu ingin memberi rumusan sedikit atau kata-kata pesanan. Ya. Jadi untuk prinsip Archimedes ini yang paling utama kita mesti memahami konsepnya yang seperti yang kita dah bincangkan tadi. Okey, dan kita applykan di dalam aplikasi-aplikasi prinsip Archimedes yang lain. Dan akhir kata daripada saya, kapal laut boleh berlayar di lautan, ombak, gelombang yang besar di lautan kerana daya apungannya. Dan kita pada hari ini insya-Allah dapat selamat dengan menghadapi cabaran gelombang pandemik COVID-19 ini dengan kita jaga kita. Kita jaga kita tu penting cikgu ya. Dan pasti kalau kita nak jaga kita pun sebenarnya cikgu, saya ada lagi satu soalan nak tanya cikgu. Saya curious sangat. Cikgu, kalau macam cikgu sebut tadi penyelam semua kan. So penyelam pun memang guna prinsip Archimedes. Ya. Ya. Ya, sama. Macam mana prinsip itu cikgu? Penyelam Kalau kita guna macam mana sebab tu? dia akan naik turun ke dasar laut ke naik ke permukaan air. Oh ya. Mana mereka gunakan?
mungkin disebabkan oleh tangki oksigen ya. Menarik. So kalau okey. sebab tangki oksigen akan membantu dia terapung dan juga mungkin tenggelam sebab berat dia. Berat dia mungkin saya pun tak pernah menyelam. Oh. Teringin sebenarnya nak pergi. Tapi disebabkan oleh COVID-19 ni Betul. tak dapat. So insya-Allah kita boleh sama-sama explore nanti. Betul, insya-Allah cikgu. Yang pastinya kalau kita semua bertanggungjawab, kita jaga kita bersama-sama ya, memastikan kita semua mematuhi SOP, ya, mematuhi SOP iaitu dengan macam mana cikgu? Kita makan pelitup muka. Kalau dengan orang semua, pastikan kita mengamalkan jarak sosial seperti saya dan cikgu lebih daripada 1 meter, tapi cikgu nak duduk hujung meja, saya pun duduk hujung meja. So jarak sosial yang penting, pelitup muka, jarak sosial dan juga pastikan tangan anda sentiasa bersih. Badan kita pun insya-Allah sentiasa bersih ya. So insya-Allah nanti kita akan jumpa lagi, tetapi saya ingin mengucapkan tentunya terima kasih kepada Cikgu Azila. Terima kasih banyak-banyak cikgu nanti. Nanti harap-harap kita boleh jumpa lagi dengan adik-adik kita di atas talian. Dengan adik-adik dah start tepuk dah tu. Start tepuk dekat cikgu ya, dengan emoji masing-masing. Tu dia, saya rasa comel betul. Dan anda murid-murid semua kat rumah, insya-Allah nanti kita jumpa lagi. Pastikan anda tak ke mana-mana. Nanti pukul 11 kita ada lagi. Dan insya-Allah pastikan anda jaga SOP. Terima kasih, kita berada di Teroka Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Hello, bye. Ya, cikgu. Tu dia. Didik TV KPM